بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين، وإلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين والتابعين وتابعيهم، وإلى جميع أولياء الله الصالحين والشهداء والعلماء والفقهاء والمحدثين، وإلى سائر مشايخنا ومشايخ مشايخنا وأهل أسانيدنا وسلسلاتنا، وإلى أرواح أموات المسلمين وإخواننا الحاضرين والغائبين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما. نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين، واهدنا بهداية العارفين، وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان، وأعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان وقراءة القرآن يا رحيم يا رحمن يا كريم يا منان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita bertemu dalam daurah kitab 66 hadis Fadilat Ramadan. Siapa yang adik yang akan tolong Ustaz baca tadi? Ada tak? Siapa nama? Adik, ada kitab ni tak? Ada. Nanti baca sahaja. Ustaz kata muka surat, kemudian baca. Melayu, yang Arab yang Ustaz akan baca. Kerana jumlah kita tak ramai, kita dijadualkan sampai petang. Saya ingat kalau tak ramai sebegini, Zuhur kita berhenti. Maksudnya Zuhur nanti kita berhenti sebab tak ramai. Bismillahirrahmanirrahim. Adik sedia? Sedia? Pegang mikrofon. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba baca muqaddimah. Kita terus saja baca muqaddimah. Muka surat IX muqaddimah. Baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semua dah buka sama IX sudah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baca. Baca alhamdulillah. Tak baca dulu. Baca dulu. Baca tenang, slow-slow. Sallallahu alaihi wasallam. Cuba slow-slow sikit baca. Semoga usaha kali ini. Terus belakang itu. Semoga usaha kali ini di sisi Allah Taala.
والله أسأل وبنبيه أتوسل أن يجعل هذه الكتابة خالصة لوجهه الكريم وصلى الله على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Muka surat yang pertama kita ikut saja ya, flow saja. Fadilat bulan Ramadan. Ramadan adalah bulan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Adik-adik slow sikit. Siapa nama ni? Ha? Yusuf slow baca ya. Suara kuat sikit Yusuf. Slow. Masa yang diwajibkan kamu berpuasa itu ialah bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran. Jadi Ramadan diturunkan Al-Quran. Bukan saja Ramadan, kitab-kitab lain pun di bulan Ramadan. Bermaksud mulianya bulan Ramadan. Baik, terus Menjadi petunjuk kepada sekalian manusia dan menjadi keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan antara yang benar dan dengan yang salah. baik. Terus kita buka muka surat 2. Kelebihan bulan Ramadan, bulan yang berkat, dibuka pintu-pintu syurga, ditutup pintu-pintu neraka, dibelenggu syaitan-syaitan, dikurniakan Lailatul Qadar. Semua kurniaan ini disebutkan dalam hadis berikut: Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak iftaradallahu alaikum siyamah tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin fihi lailatun khairun min alfi syahrin man hurima khairaha faqad hurima. Boleh. Adik pun tahfiz juga. Cuba kita bagi ingat adik dulu. Kita tengok dulu siapa yang baca agak elok nah. Cuba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Ramadan telah datang kepada kamu. Suatu bulan yang diberkati Allah mewajibkan puasa ke atas kamu. slow sikit, slow. Ulang balik. Sesungguhnya slow. Sesungguhnya Ramadan telah datang kepada kamu. Jadi siapa yang sebut itu? Nabi. Dia seolah-olah Nabi yang iklankan. Kenapa tu? Penting. Begini ya. Kita ada tentatif program ceramah ataupun program itu akan didatangi oleh tuan pengarah. Contohnya, ketika tuan pengarah datang, tak payah umum, tak apa, sebab kita tengok dalam tentatif data. Tapi ketika kelibat tuan pengarah datang, MC pun bagi tahu, tuan-tuan, puan-puan, sekarang tuan pengarah datang. Apa maksud itu? Memuliakan tuan pengarah. Sama juga bulan ini. Nabi yang iklankan, walau memang datang pun dah bulan tu. Nak tunjuk, Nabi bagi tahu iklan, sesungguhnya Ramadan telah datang pada kamu. Tak payah bagi tahu, tak apa. Nak tunjuknya mulianya Ramadan. Baca slow ya. Terus Suatu bulan yang diberkati. Kalau perkataan Arab di sini dipanggil mubarak. Apa maksud mubarak? Dua maksud. Satu, dirinya itu baik. Dua, dia memberi kebaikan pada orang lain. Itu maksudnya mubarak. Contoh ya, air dekat perigi itu berkat. Sebab kita air itu sendiri bersih, bukan racun. Kita boleh minum. Itu namanya berkat. Memberkati, kita boleh minum, hayawan boleh minum, cuci baju pun boleh, tanaman pun boleh. Itu maksudnya memberkati. Ini Ramadan mubarak kita sebut ya. Bukan sahaja berkat, tapi mubarak, memberi berkat kepada yang lain. Boleh ya? Mubarak ni ada dua. Satunya, diri sendirinya itu baik dan memberi kebaikan orang lain. Contohnya, kuih, kek yang kita masak itu kan bagus, bukannya racun, bukannya kotor. Yang tu baik.
Kalau mubarak, memberi kebaikan orang lain. Orang boleh makan, tetamu boleh makan, boleh dijual, boleh dihidang. Itu maksud mubarak pada bulan Ramadan. Itulah dia. Ramadan itu mulia dan memberi kebaikan pada orang lain. Apa maksud? Dapat pahala, dapat bersedekah, qiyamul lail. Mana ada bulan lain yang ada tarawih? Bulan ni saja. Jadi itu maksudnya mubarak. Ingat tadi faham mubarak tu apa? Dua. Dirinya mulia, diri lain dia memuliakan, memberi manfaat orang lain. Dirinya manfaat dan memberi manfaat pada orang lain juga. Terus Allah mewajibkan puasa ke atas kamu di dalamnya. Baik, di bulan lain Allah tak wajibkan. Maksudnya mulia lagi bulan ini. Poin kita apa ni? Poinnya kita nak cerita bulan ni mulia je. Terus teruskan. Di dalamnya dibuka pintu-pintu syurga. Pintu-pintu syurga dibuka di bulan Ramadan, memuliakan Ramadan. Terus tutup pintu-pintu neraka jahim dan dibelenggu syaitan-syaitan. Dibelenggu syaitan-syaitan. Kenapa kalau syaitan dibelenggu masih ada lagi orang buat dosa, orang buat maksiat? Jadi ulama faham hadis ni dengan dua faham. Satu, boleh baik, macam mana ulama faham hadis ini? Saya tunjukkan supaya nampak. Yang disebut syaitan dibelenggu tu apa maksudnya tu? Ini jangan lupa ya, setiap Ramadan kita akan bicarakan ini. Tapi saya tunjukkan dengan slide ni supaya jangan lupa lagi. Apa maksud syaitan dibelenggu? Maksudnya ialah dua. Ada maksud yang hakiki, sambil tengok nota, sambil tengok atas ni. Ada maksud yang majazi. Yang hakiki ni hakikat. Betul-betul syaitan tu dibelenggu. Yang kedua, bukan dibelenggu, tapi perasaan dia terbelenggu. Sebab tak boleh nak kacau manusia. Baik, kalaulah betul-betul dibelenggu, kenapa ada dosa, kenapa ada maksiat? Kerana tiga sebab. Bukan yang kacau orang tu bukannya syaitan, tapi hawa nafsunya. Dua, betul-betul syaitan tu terbelenggu, dirantai tapi mulutnya tak ditutup, matanya tak ditutup, maka dia boleh mengarah lagi orang untuk buat dosa. Yang ketiga ni pendapat yang paling bagus. Yang dirantai itu betul, tapi syaitan yang ganas, maradatul jin ataupun maradatul syaitan, iaitu syaitan yang ganas. Boleh? Itu dah kita fahami bila kita baca wa tughallu fihi syaitan, dibelenggu syaitan-syaitan. Terus fihi, di dalamnya ada suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ulama faham maksudnya dua. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 tu digit 1000, 1000. Bila bulan tu ada 1000, tahunnya berapa? Bagi 12. Sebab satu tahun 12 bulan, lebih kurang 83 tahun. Maksud malam tu nilainya lebih baik daripada 83 tahun. Katalah kita baca Fatihah. Fatihah yang kita baca tu malam tu, kalau bertepatan dengan Lailatul Qadar, lebih baik daripada 83 tahun. Itu yang untung tu. Macam hadis, siapa yang baca Qul Huwallahu Ahad itu menyamai pahala membaca 1/3 Quran. Baik, Quran ada berapa juzuk? 30. Kalau 1/3 juzuk tu berapa juzuk? 10. Siapa yang baca sekali Qul Huwallahu Ahad, pahalanya seperti membaca 10 juzuk Al-Quran. Ini mahal tak? Mahal. Sama juga, apapun amalan dalam bulan dalam Lailatul Qadar malam itu, contohnya kita baca Quran yang kita baca malam tu, pahalanya seperti membaca selama 83 tahun.
Itu maksudnya. Boleh apapun amalan dalam itu. Contoh kita solat isyak. Sekali dia solat isyak malam tu kalau Lailatul Qadar tapi pahalanya seperti kita solat isyak selama 83 tahun. Solat isyak 83 tahun, berapa banyak solat isyak tu? Cuba matematik. Kalau kita solat isyak, saya nak bagi figure supaya kita nampak. Kalau kita solat malam tu, solat isyak contoh, pahalanya seperti mendirikan solat isyak selama 83 tahun. Berapa kali solat isyak tu? Caranya adalah 83 tahun darab dengan 12. Sebab 1 tahun 12 bulan. 1 bulan berapa hari? 30 hari. Darab 30 hari. 1 hari berapa kali solat isyak? Janganlah 5 kali sekali je. Yang 5 kali tu 5 waktu sehari semalam. Cuba, siapa boleh tolong saya? 83 tahun darab 12 darab 30. Cuba, berapa kali ni? 9,000? 29,000 lebih. Ya Allah, banyak tak pahala tu? Solat isyak 29,000 kali. Banyak. Itulah pentingnya kalau boleh, pentingnya kita mencari malam Lailatul Qadar. Baik, teruskan. Siapa nama ni yang baca ni? Nama? Putra. Ya Allah, sedap nama Putra. Silakan Putra. Sesiapa yang dihalang daripada mendapat kebaikannya, maka sesungguhnya dia memang terhalang. Kalaulah Lailatul Qadar pun tak dapat, yang lain memanglah. Itu maksudnya. Jadi Lailatul Qadar insya-Allah setiap tahun kita dapat, insya-Allah. Tapi syarat di akhir 10 tu jangan mislah. Solat maghrib berjamaah, isyak berjamaah, tarawih berjamaah. Siapa yang buat 3 tu di 10 malam akhir, dapatlah tu, pahalanya tu dapat. Tapi kita nak bila kita tengok tanda-tanda tu, semangatlah lebih. Itu sebab kita tengok tanda-tandanya. Dia ada tanda-tandanya tu, kita pun pulun buat amal. Itu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang hampir sama saya tidak baca untuk kita baca banyak. Hadis yang hampir sama kita tak baca. Baik, kita lihat muka surat 4. Muka surat 4. Saya baca yang Arab, nanti adik putera kita baca Melayu. Sudah muka surat 4 daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam raqiyal mimbar faqala amin 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 faqila lahu ya Rasulullah ma kunta tasna'u hadha faqala sallallahu alaihi wasallam qala li Jibril arghama Allahu anfa abdin aw ba'uda dakhala Ramadan falam yughfar lah faqultu amin thumma qala raghima anfu rajulin raghima anfu abdin aw ba'uda adraka walidayhi aw ahadahuma lam yudkhilhul jannah faqultu amin thumma qala raghima anfu abdin aw ba'uda dzukirtu 'indah falam yusalli alaik faqultu amin. Silakan. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbar pada suatu hari. Mimbar zaman Nabi 3 je, bukan macam kita ni dia 3. Ini 1 2 3 itu. Dulu Nabi berkhutbah di atas satu pohon tamar dulu. Kemudian dia buat mimbar macam tadi. Boleh? Nabi pun naik amin. Kata lagi amin. Lagi amin. Kenapa tu? Terus lalu baginda berkata amin. Kenalah ya Allah, amin. Amin. Berapa kali tu? Amin tu berapa kali? 3 kali. Baik. Ditanyakan kepada baginda, wahai Rasulullah, apakah yang membuat Tuhan mengatakan kata-kata ini? Dia
Jadi sahabat dengar pelik 3 kali, amin, amin, amin. Kenapa ya Rasulullah? Dijawab. Lalu baginda menjawab, Jibril berkata kepadaku, semoga Allah menghina seorang hamba atau menjauhkannya daripada rahmatnya yang memasuki Ramadan tetapi tidak diampunkan dosa-dosanya. Lalu aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan amin. Itu yang pertama. Allah menghinakan, kata malaikat Jibril ya, orang tu masuk Ramadan tapi dosanya tak diampunkan Allah. Kalau bulan Ramadan tak diampun, bulan mana lagi nak diampun? Itu maksudnya. Tu yang Nabi kata, amin, ya benar engkau wahai Jibril, perkenankanlah ya Allah. Maksud memang orang begitu. Sebab Ramadan tu kan bulan pengampunan, pun tak diampunkan juga sebab dia buat dosa dan sebagainya. Memanglah orang ini jauh daripada rahmat Allah. Itu satu. Yang kedua, kemudian dia Jibril berkata, hinalah seorang hamba atau jauhlah dia daripada rahmatnya yang sempat bersama kedua orang tuanya yang masih hidup atau salah seorang daripada kedua-duanya masih hidup, tetapi dia tidak memasukkan ke syurga. Lalu aku katakan amin. itu yang kedua. Malaikat Jibril kata dia ada ayah dan ibu, atau ada ayah saja atau ada ibu saja. Keberadaan kedua orang tuanya itu tak pun boleh tolong dia masuk syurga. Dikatakan syurga itu banyak pintu ya, banyak pintu. Ada yang pintu 10 kata Nabi. Pintu yang tengah-tengah tu adalah pintu berbakti kepada kedua orang tua. Siapa yang berbakti menyantuni orang tuanya masuk bagai pintu itulah masuk ke syurga. Contoh ya, syurga kat depan tu. Tapi kena masuk pintu ni lah. 1, 2, 3 nak masuk tu, entrance kata orang. Yang tengah-tengah tu pintu berbakti pada kedua orang tua. Bermaksud siapa yang menyantuni, buat baik, mengasihi kedua orang tuanya, dia masuk daripada pintu itulah. Baru masuk ke syurga situ. Ada seorang tabi'in, dia menangis. Kenapa tuan? Ditanya. Saya ada 2 pintu, tapi satu pintu telah tertutup, satu je lagi untuk saya masuk ke syurga. Rupa-rupanya mak dia dah meninggal. Kalau mak dia hidup kan ada 2 daun pintu, mak satu, ayah satu. Ini mak dah meninggal, tinggal satu je lah masuk. Kalau dua meninggal, 2 tertutup. Jadi siapa yang ada mak ayah lagi, jangan lepaskan peluang ini. Kalau macam saya tak ada dah. Mak tak ada, bapa pun tak ada lah. Boleh tak saya berbakti pada mak dan ayah? Boleh. Ada 8 cara. Orang yang dah meninggal mak bapa, ada 8 cara berbakti pada mak dan ayah. Ya. Nak tahu 8 ini, kena beli buku kat luar tu. Pukul berapa kita rehat ni? 10.30. 10.30 kan? Kita rehat 10.30. Baik, tengok nanti ni nampak ramai balik ni, tadi tak ramai. Tadi mula pukul 8.45 lah. Ni dah ramai balik ni, maghrib lah mula berhenti. Tadi tentatif programnya mula 9, habis pukul 4. Saya pun tengok tadi tak ramai, 5 pun tak apa lah. Saya pun tengok tak ramai, saya pun kata kita berhenti lohak lah. Tiba-tiba ramai ni lagu mana ni? Itu bermakna berhenti lepas isyak. Tengoklah nanti sama ada kita berhenti zuhur ke ataupun berhenti pukul 4, tengoklah nanti. Kalau ramai bolehlah sampai pukul 4. Sebab kalau tak ramai, jadi baca sendiri kat rumah pun tak apa. Tapi ni dah agak ramai dah. Kita tengok kemudian. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ada 8 cara berbakti pada mak dan ayah yang sudah meninggal dunia. Ada 8 dalam buku saya tu, nanti rujuk siapa yang nak dapatkan. Buku tu memang tajuk khasnya iaitu wahai anak, berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Boleh tak ada seorang adik tolong jumpa dengan Abang Zahir yang jual buku tu?
Tolong ambilkan buku tu. Boleh? Siapa-siapa adik? Yusuf pun tak apa. Yusuf seperti Yusuf yang baca tadi awal-awal tadi, kemudian bertukar dengan putera. Yusuf pergi jumpa dengan abang yang jual buku tu, bagi tahu Ustaz Mahathir nak buku Wahai Anak. Tenang. Mak Zahid kalau dengar, bagi kat adik. Ni satu Mak Zahid, adik Yusuf ni. Tapi tu kat depan. Ke dia tak ada, dia pergi, takut dia pergi bilik ayah. Ustaz tolonglah. Saya nak tunjuk je, sebab anak-anak kita ni perlu panduan ya, ibu-ibu sekalian. Tolonglah mereka. Tapi mereka tak pandai nak tolong. Biar kitab tu tolong. Hadiahkan mereka. Itu. Sebab anak-anak zaman sekarang, maaf ya, tak seperti macam dulu. Adik-adik ke sini alhamdulillah. Kita sendiri merasai kan. Saya sempat merasai zaman anak-anak zaman dulu lah. Zaman sekarang ini dia sedikit berbeza. Tapi bukan tak baik, bukan. Tapi kita zaman dulu ni ada lain sikit. Mak Zahid baru keluar, lepas tu tak ada. Ada. Nanti Zahid tolong bagi kitab Wahai Anak lah. Tak, satu je nak bagi tunjuk. Baik, sementara menunggu Mak Zahid, kawan saya yang membantu tu, baik, saya nak ajar beberapa saja ya. Beberapa saja. Satu, cara untuk berbakti pada mak abah yang sudah meninggal dunia. Satu, hendaklah kita buat baik dengan kawan dan rakan mak ayah tu. Buatlah baik. Kalau boleh, ibu-ibu sekalian, ayah juga, bagi tahu dengan anak-anak, ni kawan abah ni. Sebut nama ni kawan abah, tulis, supaya kalau meninggal mereka boleh buat baik dengan kawan kita. Buat baik dengan kawan abahnya adalah juga, terima kasih banyak, adalah seperti buat baik dengan mak bapak. Ini buku ni. Buku ni saya bila buat ni sungguh-sungguh saya buat ni. Saya nak semua kalau boleh anak-anak ada buku ni. Itu niat saya. Bukan ada je kena baca. Contohnya, tak semua orang ada buku ni, tak apa. Tapi seorang ustaz baca buku ni daripada awal sampai akhir. Memang niat saya, ya Allah, supaya anak-anak tahu apa isi kandungan ni, supaya semua anak-anak jadi anak-anak yang soleh. Sebab itu saya letak nama ni Wahai Anak, berbaktilah kepada kedua orang tua. Putera nanti Ustaz akan hadiahkan buku ni, jangan beli, sebab dia bantu Ustaz baca. Ini supaya kita tahu ketika mak ayah masih hidup, macam mana cara nak berbakti. Ketika mak ayah dah meninggal, boleh juga kita berbakti. Ada 8 cara dalam buku ni. Satu, kita buat baik dengan rakan taulan ibu bapa kita tu. Itu satu. Yang kedua, selepas solat janganlah lupa baca doa, Rabbi ghafirli walidayya warham huma kama rabbayani saghira. Kalau 2 orang, ini tadi dah tangkap gambar dah ni. Dah tangkap gambar. Saya izinkan tangkap gambar supaya nanti tak lupa. Takut nanti balik-balik keluar hilang terus. Kalau orang tanya untuk adik-adik ya, bagian syaitan dirantai tak ketika Ramadan? Jawab apa? 2 pendapat ulama. Satu kata rantai, satu kata tak. Yang kedua ni kata tak, bukan rantai betul-betul, tapi jiwanya tertekan. Syaitan tadi. Sebab dia tak boleh nak kacau manusia. Sebab manusia waktu tu semua buat baik-baik, dia pula yang frustrated. Itu pendapat pertama. Tak dirantai betul-betul, tapi dari segi kiasan saja. Pendapat yang kedua, betul-betul. Persoalannya, kalau dah betul-betul dirantai, kenapa ada maksiat, kenapa ada dosa? 3 sebab. 1, nafsunya itu. 2, mulut mata. 3, ganas. Saya letak warna merah ni
Itu cara kita menghafal. Tak perlu hafal word satu-satu, tak perlu. Nah, contohnya kenapa ada maksiat, ingat 3 word je. Nafsu, mulut, ganas. Tapi hurailah. Nafsu tu yang jahat, bukan syaitan. Nafsu dalam badan, syaitan di luar. 11 bulan syaitan ni dah mengajar nafsu buat jahat. Sebulan dia tak ada, tak apalah. Ni buat jahat sendiri, na'udzubillah. Macam adik-adik main badminton, coach ajar macam mana nak serve, macam mana nak forehand, macam mana nak backhand, macam mana nak smash, macam mana nak trick, macam mana nak drop shot. Saya tahu semua tu. Sebab pernah jadi wakil UAE main badminton. Yang main tahu jugalah. Macam mana nak jumping smash. Ni tangan ni bukan sebarang pegang tu. Ni bukan sebarang, tak boleh pegang macam ni kecuali ada triknya tu. Ni kita punya grip ke tak ingat saya. Grip tak ingat lah. Dia ada cara. Kalau tangan adik kecil, jangan balut besar sangat. Nanti dia kembang, terlepas. Cara pegang. Step. Boleh jadi coach juga saya ni. Coach pada orang yang tak pandai. Orang pandai tak berani. Bolehlah sikit-sikit step. Boleh. Nak sparring, lepas ni boleh. Taklah, tak pandai sangatlah. Bolehlah. Maksudnya kalau berjalan tu, kalau step tu kita tak lari sangat. Macam mana kita kawal gelanggang tu. 11 bulan Datuk Lee Chong Wei diajar oleh Miss Boon. 1 bulan Datuk Miss Boon mungkin nak rehat. Boleh tak Lee Chong Wei buat sendiri? Serve boleh, smash boleh. Sebab 11 bulan dah di-train. Sama. Ingat adik-adik, nafsu dalam diri, syaitan di luar. Nafsu ni boleh baik, boleh tak baik. Dia ada 7 tingkatan nafsu. Yang tak baiknya bila masih dalam 2 tingkatan yang bawah, nafsu ammarah dengan nafsu lawwamah. Kalau dia baik, dia jadi 5 tingkatan ke atas. Mulhamah, mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamilah. Kalau tak boleh lagi nak train didik nafsu, dia akan sentiasa berada di 2 tahap yang bawah, ammarah, lawwamah. Macam mana nak indicate, nak tahu tu? Kalau orang itu buat dosa, tak rasa bersalah pun, betul, dan rasa bangga pula buat dosa, itu ammarah lah tu. Ammarah maksud innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu ammarah selalu menyuruh buruk. Itulah dia. Ketika dia buat jahat, tak rasa salah. Tak solat subuh, tak ada apa. Mengumpat orang, tak ada rasa bersalah. Bangga lagi kan ada. Dahsyat tu. Itu masih teruk tu. Dia pun belajar, datang jumpa guru, belajar zikir, baik sikit. Macam mana baik sikitnya tu? Ini nafsu ammarah naik jadi nafsu lawwamah. Lawwamah itu dari perkataan lawmatun, kutuk. Dia kutuk diri dia. Dan dia sedar. Dia mengumpat tadi. Astagfirullahaladzim. Dia teringat, ya Allah, kenapalah saya backbiting orang lain? Tak elok tu. Astagfirullahaladzim. Bertaubat. Alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illahu al-hayyu al-qayyum wa atubu ilaih. Boleh? Insaf betul. Tadi dia mengumpat orang, tapi sayangnya 5 minit dia tahan. Masuk minit yang ke-6, you know balik, mengumpat orang balik. Tu nafsu apa tu? Lawamah. Lawamah dia kutuk ketika dia buat salah. Ini siapa yang masih lagi dirinya masih 2 tahap ini seperti makanan.
Syaitan di luar badan ini adalah seperti anjing yang lapar, anjing yang lapar. Kita yang invite dia masuk dalam diri ini, sebab nafsu kita tak terkawal. Macam mana nak belajar nafsu? Mesti dengan doktor. Kerana nafsu ini ada kaitan dengan hati, kena belajar tabib hati. Siapa tabib hati? Guru-guru tasawuf. Tak boleh sembarang. Guru kita, ada guru yang mengajar alif bata, mengajar hukum hakam, tu namanya guru ta'lim. Guru apa tadi? Ta'lim. Tapi ada guru yang mengajar roh kita. Nah, itu namanya guru tarbiyah. Tarbiyah. Jadi mereka dipanggil murabbi. Tadi guru yang mengajar ini haram, ini halal, itu ta'lim. Maka guru tu dipanggil muallim. Ada guru yang mengajar hati, itu namanya tarbiyah. Bila tarbiyah, guru tu namanya murabbi. Ada dua lah. Satu muallim, yang kedua murab. Kebanyakan yang mengajar kita itulah dia muallim, tapi belum tentu murabbi. Guru murabbi kalau orang itu ada tariqat, itu murabbi. Dia bagi zikir kita, kamu pagi baca 3 ni, petang baca 3 ni, dan kamu baca zikir ni. Sebab guru kita tahu orang yang baru-baru mula belajar berzikir ni jangan terus bagi beribu-ribu, jangan. Baca dulu 70 berapa kali ke, 30 kali ke. Yang ini kena belajar khas, ni bukan belajar macam ni. Kena carilah, ada guru tu ada. Cuma guru sebegini dia tak mau expose. Dia tak akan buat iklan, akulah guru murabbi. Jangan pergi orang tu. Sebab siapa yang mendakwa selalunya dakwa-dakwi saja. Guru yang tawadhu, dia tak mengaku. Tapi bila kita cek, memang orang guru macam ni payah cari akhir zaman. Payah. Baik, ni sudah ni. Sudah ya? Boleh padam ni? Boleh. Sekarang berdoa mesti betul. Jangan salah. Sebab kita nak doa mak bapak ni, jadi doalah secara betul. Tangkap gambar ya, sebab tak cukup masa. Tangkap gambar. Bismillahirrahmanirrahim. Cara berdoa untuk mak bapak, betul pasangnya itu kena betul. Baik. Baik. Kita suruh putra baca. Cara baca yang pertama, kalau untuk seorang, putra baca dulu, Allahumma juga. Cuba putra baca, Allahumma firli. Jadi kalau seorang, Allahumma ghafirli dhunubi, terus waliwalidayya, terus betul, saghira. Rabbayani saghira. Kalau yang kedua, Allahumma ghafir lana dhunubana, terus jangan baca waliwalidayya, waliwa panjangnya, waliwalidaina, betul, terus ya. Kalau tadi kan kama rabbayani saghira, ini kama rabbayana sighara. Kalau ramai-ramai, Allahumma aghfir lana, baca dengan wasal, Allahumma ghafir lana, Allahumma aghfir lana dhunubana. Dia guna na dhunubana, terus waliwalidina,
Wali walidina. Kalau yang tadi wali walidai. Nah, terus warhamhum. Bezanya tadi warhamhuma, ni warhamhum. Terus rabbau, kama rabbau. Sighara. Boleh? Kalau nak guna standard, pilih 1, 2 atau 3. Kalau seorang-seorang, Allahumma ghafir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Kalau nak 2, Allahumma ghafir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Kalau ramai, Allahumma ghafir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna saghira. Dah tangkap gambar dah, mak ajar. Adik-adik tak ada telefon kan? Baik, tangkap gambar dulu supaya senang untuk kita dan betul cara berhentinya. Yang sini boleh nampak ya? Ada? Ada. Untuk seorang, untuk kita seorang berdoa. Kita berdoa seorang kat rumah. Kalau dalam majlis ramai-ramai, boleh pakai 2 atau 3. Boleh, 2 boleh. Contoh ni kan ramai ni, kan saya jadi imam, saya berdoa pakailah 2 atau 3. Tapi kalau saya dekat rumah seorang-seorang, pakai nombor 1. Lebih touching. Kalau 1 tu aku lebih touching. Boleh? Nampak ramai ni, jadi kita akan sambung selepas Zuhur. Tak jadi berhenti Zuhur tadi ya. Selepas Zuhur kita sambung, mungkin sampai pukul 3 ke, kan? Tengok nanti. Tapi yang pastinya lepas Zuhur kita sambung. Sebab dah jadi ramai jadi. Dulu tadi kan sedikit. Baik, sudah ni. Lepas solat, jangan tinggal baca doa ini walaupun sekali. Lepas solat. Jadi paling kurang berapa kali baca setiap hari? 5 kali. Solat fardu. Ada satu lagi amalan, baca doa untuk mak bapak selepas azan. Yang mengaji duha dekat sini ni selalu saya ulang. Adik-adik ada ni tu yang saya ulang balik semula ya. Baik, saya nak tutup ni. Boleh saya tutup? Ini dah, adik-adik dah tangkap gambar. Mak adik sudah, nenek adik sudah. Ini ingat sentiasa. Kalau seorang, baca nombor 1. Kalau ramai berjamaah, adik-adik siapa jadi imam, Yusuf ke jadi imam, Putra ke jadi imam, pilih 2 atau 3. Jangan bercampur-campur. Boleh? Baik. Kalau saya jadi imam, selalunya saya akan baca nombor 3 tu. Allahumma ghafir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Nah, sekali-sekala saya akan baca nombor 2. Allahumma ghafir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana sighara. Boleh. Tapi kalau seorang-seorang, elok kita baca yang nombor 1 tu. Biar touching aku tu kena kat kita. Boleh ya? Nak baca 2 pun boleh, baca 3 pun boleh, walaupun seorang-seorang. Baik, saya tutup ya. Ya. Kuat sikit aja. Sujud boleh. Ini baca dalam sujud boleh. Waktu tahiyat akhir boleh. Boleh, bila-bila boleh. Yang penting tempat sujud tu dan tempat berdoa. Dan yang ini dekat multazam, jangan tinggal. Tempat-tempat yang mustajab. Baik, salah satu cara untuk kita berbakti pada orang tua, ketika selepas azan, doa untuk mak bapak juga. Begini caranya. Banyak sangat dalam komputer saya ni, nak kongsikan banyak sangat. Baik, selepas azan
Amalkan ini untuk doa mak bapak. Ini pun tangkap gambar juga. La ilaha illallah. Apa kita baca dulu? La ilaha. Kemudian salawat dahulu. Sama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Baru angkat tangan. Sama-sama angkat tangan. Kita baca doa sama-sama. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammati wassalatil ati sayyidana Muhammadanil wasilata wasyarafa wad darajatal rafi'a wab'athhu maqadanil ladzi innaka la. Jangan turun tangan. Baca lagi. Ini 5 kali yang merah tu sama-sama. Allahumma ghafir li dhunubi wa li walidayya. Allahumma ghafir li dhunubi. Allahumma ghafir li dhunubi. Allahumma ghafir li dhunubi. Allahumma ghafir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama saghira. Baik, baru kita turun, baru kita usap muka. Kalau panjang sangat, pendekkan. Rabbi ghafirli wa liwalidayya. Itu ya. Biar saya pendekkanlah, nanti panjang sangat. Bila pendek, kita tak terasa banyak. Saya pendekkan. Dia dua-dua boleh, panjang boleh, pendek boleh. Baik, cuba kita baca ni yang pendek saja, senang. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita baca sama-sama ya. Setelah kita baca solawat juga doa, kita pun baca ini. Cuba sama-sama 5 kali. Tangan angkat. Rabbi ghafirli wa liwalidayya. Rabbi ghafirli. Rabbi ghafirli wa liwalidayya. Rabbi ghafirli wa liwalidayya. Rabbi ghafirli warhamhuma kama rabbayani saghira. Boleh kita ustaz. Kalau nak tambah, boleh jami'il muslimina wal muslimat, boleh. Boleh adik-adik. Lepas ni, lepas azan, amalkan ini. Boleh ya? Kan biasa kita innaka la tukhliful sayang. Ni waktu ni mustajab doa. Doa untuk mak bapak, sayang, kasihkan mereka hidup, sama ada mereka masih hidup atau sudah meninggal dunia. Boleh? Sama-sama azam kita amalkan. Cuba innaka la, cuba sama-sama ni. Innaka la tukhliful. Apa harus kita buat? Alang-alang sambung sikit lagi. Rabbi ghafirli wa liwalidayya. Rabbi ghafirli. Rabbi ghafirli wa liwalidayya. Rabbi ghafirli wa liwalidayya. Rabbi ghafirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Untuk doa ini kadang-kadang kita terlepas pandang, membacanya kurang tepat. Kadang-kadang kita baca macam ni, Rabbi ghafirli wa liwalidayya, tidak tepat. Rabbi ghafirli wa liwalidayya, tidak. Waliwa panjang. Rabbi ghafirli wa liwa, itu panjang. Jangan Rabbi ghafirli wa liwalidayya, jangan. Wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya tak baca semua hadis ya, sebab ada hadis yang hampir sama, kita skip. Supaya kalau boleh kita nak baca banyak hari ini. Baik, mari kita tengok muka surat 7. Pembebasan daripada api neraka setiap hari dan setiap malam bulan Ramadan, dan dimakbulkan doa.
daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi baraka wasallam bersabda, inna lillahi utaqa'u fi kulli yawmin wa laylah li kulli abdin minhum da'watun mustajabah. Sila putra. Sesungguhnya bagi Allah orang yang dilepaskan daripada api neraka pada setiap hari dan setiap malam bulan Ramadan. Setiap hari setiap malam adalah orang dibebaskan daripada api neraka. Itu tanda kasih sayang Allah. Terus setiap hamba orang daripada mereka mempunyai doa yang mustajab, doa yang makbul. Ambillah peluang di dalam Ramadan. Hadis ini tak sebut orang yang berpuasa. Sampai je dalam bulan Ramadan doanya makbul. Ada hadis lain orang yang berpuasa. Baik, mari kita lihat orang yang berpuasa pula. Pada muka surat orang yang berpuasa, ya.